Jatuh. Oh. Terbalian. Pasnya. Dah, saya buat. Baik. Kadang langkolap jumpa kan, dan orang tak jumpa. Betul tak? Langkolap jumpa, lantaran tak jumpa. Teka-teki tu dia jawab. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan ataupun kamu sediakan untuk hari esok, iaitulah yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islamu ghariban wa sayauru qariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Puan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, setiausaha bendahari jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sahabat saya, Ustaz Syami. Ustaz tengah ajar hari ni, Ustaz. Cuti ya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Taala. Jadi pada malam ni kita sama-sama dapat kembali bersama untuk kita sambung kitab Riyadhus Shalihin, hadis muka surat 69, hadis yang ke-34. Tak silap-silap. Betul eh? Tak ada, semua tak ada pegang. Semua tak pegang kitab eh. Nah, macam tu. Orang sini memang bebas. Insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah malam ni hadis berbincangkan hadis menyuruh menunaikan amanah. Hari itu hadisnya panjang juga. Malam ni satu lagi hadis yang panjang juga. Ya. Hadis 5 daripada An Abi Khubaybin
an Abi Khubaybin bid-dhammil kha al-mu'jamah, bid-dhammil kha al-mu'jamah. Abdullah ibni Zubair ibni Awam al-Qurashi al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma waqafa Zubair yaumal jamal da'ani faqumtu ila jambih faqala ya bunayya innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw mazlumun. Ya bunayya innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw mazlumun wa inni la urani illa sa'uqtalu yawma mazluman wa inna min akbari hammi ladaini afatura dainuna yubki min malina syai'an. Summa qala ya bunayya bi' malana, ya bunayya bi' malana waqdi daini wa awsa bisulusi wa sulusihi li banihi, yakni li bani Abdullah ibn Zubair. Sulus as-sulus, sulus as-sulus. Qala fa inna fadla min malina fadlun ba'da qada'id dain syai'un fasulusuhu li banihi li banika. Qala Hisham wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'da bani Az-Zubair Khubaybun wa Abbadun walahu yawma izin tis'atu banin wa tis'u banat. Ramai anak dia. Walahu yawma izin tis'atu banin wa tis'atu banat. Qala Abdullah faja'ala yusini bidaini fayaqulu ya bunayya in ajastu an qada'i syai'in minhu fasta'in alaihi limaulaya. Sampai situ dulu dah. Panjang ni pernah baca Arab itu. Baik, insyaAllah kita lihat dulu. Hadis ni terima daripada Abu Khubair. Nama sebenarnya Abdullah ibnu Zubair. Namanya Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam al-Qurashi al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meridha Allah Ta'ala dan keduanya. Katanya, ketika Zubair, ini ayahku berhenti pada hari peperangan Jamal. Peperangan unta nama, peperangan Jamal, antara pasukan Ali radhiyallahu ta'ala dengan pasukan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kan Islam dengan Islam berperang. Islam dengan Islam berperang. Pasukan Ali berperang dengan Sayyidatina Aisyah. Namanya peperangan Jamal. Lalu Az-Zubair dia kata memanggilku. Zubair memanggilku, lalu aku pun pergi kepadanya. Lalu beliau pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang menginaya atau orang yang terinaya. Kan sebut tadi, ya bunayya, dia kata, kan bahasa Arabnya, ya bunayya innahu la yuqtalul yawm illa zalimun aw mazlumun. Wahai anakku, sesungguhnya tidak terbunuhlah pada hari ini kecuali orang yang zalim ataupun orang yang kena zalim. Zalimun aw mazlum. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yawma mazluman. Kan? Dan sesungguhnya aku, dia kata, dan sesungguhnya aku tidak akan menyangka melainkan aku akan terbunuh pada hari ini sebagai seorang yang terinaya. Dia pun tak tahulah sama ada dia pun terbunuh ataupun tak terbunuh dalam peperangan tersebut. Macam tu. Siapa yang kata ni tuan? Zubair. Yang kata ni Zubair, anaknya Abdullah ibn Zubair. Gitu. Saya ulang balik Hari ini terima daripada Abu Khubair Abdullah ibn Zubair bin Awam al-Qurashi al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah Ta'ala meridha keduanya, anak dan juga bapa dia Abdullah dan Az-Zubair. Jadi ketika Zubair, ayahku, berhenti dalam peperangan Jamal, ini peperangan antara pasukan Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, Az-Zubair memanggilku. Mana Zubair panggil anak dia? Macam tu. Zubair dia panggil anaknya Abdullah. Lalu aku pun berhenti kepadanya ayah. Lalu beliau pun berkata, wahai anakku,
Sesungguhnya tidak seorang pun yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang menginaya ataupun yang terinaya. Dan sesungguhnya aku tidak menyangka melainkan aku akan terbunuh pada ini sebagai seorang yang terinaya. Jadi Zubair pun tak tahulah sama ada dia terbunuh atau kemungkinan dia akan terbunuh lah, dia kata. Kalau ikut pada ayat ini, kemungkinan besar dia kata dia terbunuh. Wa inni la uradi illa sa'uqtalu yauma mazluman. Sesungguhnya aku tidak melihat akan hari ini kecuali kecuali aku akan terbunuh. Sa'uqtalu mana akan terbunuh lah tu. Al-yawma pada hari ini mazluman dalam keadaan aku pun terinaya ataupun kerana dia terlibat dalam peperangan sebutlah. Peperangan antara orang Islam dengan orang Islam tadilah, tentera Aisyah dan juga tentera Sayyidina Ali. Baik, kemudian dan sesungguhnya aku tidak menyangka melainkan aku akan terbunuh pada ini sebagai seorang tanya. Sesungguhnya perkara yang paling menduka citakan aku ialah hutang aku. Yang diduka citakan sini hutang dia lah. Maksudnya hutang dia banyak. Dia kata wa inna min akbara hammi alladaini. Sesungguhnya setengah daripada yang sebesar-besar yang aku duka cita sangat ni, ladaini mana hutang aku. Apa tura dinuna yubki min malina syai'an. Dia kata. Apa lagi tuan-tuan, dia kata, adakah kamu fikir bahawa hutang kita akan boleh dibayar dengan harta kita? Jadi ayah dia kata pada Abdullah lah, Zubair kata pada anaknya Abdullah tadi, agak boleh tak kalau ayah ni mati ni, boleh tak bayar hutang kita ni, hutang ayah yang banyak ni lah, macam tu. Baik. Kemudian Zubair berkata lagi, dia kata, wahai anakku, juallah harta kita itu dan bayarlah hutangku. Dia kata, summa qala ya bunayya bi'ma lana waqdi didaina. Wahai anakku, jualkan segala harta-harta kita yang ada tadi, waqdi daini, dan lunaskan hutang akulah, kata Zubair. Wa awsa bisulus wa sulusihi li banihi, dan aku berwasiat dengan 1/3 daripada harta tadi dan 1/3 tadi, dan 1 kepada anak-anak Abdullah bin Zubair, gitu. Jadi Zubair wasiatkan 1/3 daripada hartanya dan 1 kepada anak-anak Abdullah ibn Zubair. Baik, tuan-tuan. Baik, kemudian yakni li banihi Abdullah bin Zubair sulus as-sulus, yakni kepada anak Abdullah bin Zubair dia mendapat 1/3. Qala fa inna fadala min malina fadlun min ba'da qada'id daini syai'un fasulusuhu li banika. Qala Hisham. Seperti itu. Baik, kemudian tuan-tuan, kemudian Zubair berkata, jika ada lebih daripada harta kita setelah dibayar hutang semuanya, maka 1/3-nya untuk anak-anak kau. Kemudian Hisham berkata, adakah anak Abdullah menyamai umur sebahagian anak-anak Az-Zubair, iaitu Al-Khubair dan Al-Ubad? Berkatalah Hisham. Saya tak tahu Hisham ni siapa, tapi disebutkan dalam hadis ini. Dia kata, qala Hisham, mana ada seorang lelaki bernama Hisham berkata, qala Hisham wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'dha bani Az-Zubair Khubair wa Ubad walahu yawma izin 9 banin wa 9 banat. Rupa-rupanya anak Abdullah bin Zubair Az-Zubair ni anak dia ramai anaknya. Jadi yang termasuk dalam anak itu Hisham. Maka Hisham berkata, adakah anak Abdullah menyamai umur sebahagian anak Az-Zubair, iaitulah Al-Khubair dan Al-Ubad. Pada ketika itu Zubair mempunyai 9 anak lelaki dan 9 anak perempuan. Masya-Allah. Ramai anak kan? Itu saya kata tadi, 9 anak lelaki, 9 anak perempuan. So jumlah berapa? 9 8 boleh. Nampak ramai anak Tuan-tuan baru berapa anak? 5 je. So kena cari lagi lah. Kalau ibu lama tu tak boleh, cari ibu baru. Kata tak? Cari ibu baru untuk dapatkan lawan dengan Az-Zubair ni lah.
Az-Zubair, Abdullah bin Zubair. Baik tuan-tuan. Kemudian pada ketika itu Zubair punya 9 anak lelaki dan 9 anak perempuan. Abdullah bin Zubair berkata, Az-Zubair mewasiatkan perihal hutangnya kepadaku dengan katanya, wahai anakku, jika engkau tidak berupaya menyelesaikan hutang-hutangku, mintalah pertolongan kepada tuanku. Macam tu pula kata dia. Kata Abdullah, kata Az-Zubair, dia kata, qala Abdullah faja'ala yusini li dainihi wa yaqulu ya bunayya in ajasta in qada'i syai'in minhu fasta'in alaihi maulaya. Abdullah kata, ya bunayya, wahai anakku. Anak dia siapa tadi? Abdullah lah. Abdullah ibn Zubair kan. In ajasta, dia kata, kalau kau lemah, kau tak berupaya an qada'i syai'in, daripada menunaikan sesuatu minhu, daripada hutang, fasta'id alaihi bi maulaya, minta bantuan dengan tuanku. Dia kata minta dengan bantuan dengan tuan. Siapa tuannya? Qala, berkatanya, wallahi ma taraitu ma arata hatta qultu ya abati man maulaka. Ya abati man maulaka. Baik, kemudian Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayahku. Lalu Abdullah berkata, wahai ayahku, siapakah tuanmu? Siapa tuan dia? Ni jadi persoalan di sinilah. So apa jawapan daripada Abdullah? Dia kata, qultu ya maula Zubair. Qala Allah, dia kata. Qala Allah, tuanku ialah Allah. Qala wallahi ma waqa'tu bi qurbatin min dainihi illa qultu ya maula Az-Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdiyahu. Masya-Allah tuan-tuan, cantik sekali lah. Baik, apa yang dimaksudnya tuan-tuan? Baik, kemudian Abdullah berkata, tuanku ialah Allah. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, tidaklah aku bersusah hati dalam hal hutang ayahku itu, melainkan aku berkata, wahai Tuhan yang menguasai Az-Zubair, jelaskanlah hutangnya. Maka Allah Ta'ala pun menunaikan. So Allah Ta'ala pun membayarlah segala hutang-hutang Az-Zubair tadilah. Macam tu sekalilah. Tak habis cerita tu kan. Baik, kemudiannya selanjutnya Abdullah berkata. Selanjutnya Abdullah berkata, tuan-tuan, apa yang dikata oleh Abdullah? Dia kata, qala faqutilu Zubair walam yada' dinaran wala dirhaman illa aradina minha al-ghabah. Kemudian berlakulah peperangan Jamal tadilah. Berlaku kan tadi dia stop peperangan tadi kan. Jadi ayah dia cakap jadilah pasal hutang tadi. Kemudian berlakulah peperang, faqutila Zubair, maka Zubair pun terbunuh dalam peperangan Jamal tadi. Walam yada' dinaran wala dirhaman, dia tidak meninggalkan dinar dan tidak meninggalkan dirham. Tak ada duit. Kan ni nak bayar hutang ni, hutang banyak. Ni macam mana nak bayar ni? Illa aradina minha aghabah, kecuali dia kata bahawa ayah dia ada meninggalkan satu tanah di Ghabah. Satu tempat bernama Al-Ghabah. Kan? Dia kata ada bukan satu tanah, ada beberapa bidang tanah. Jadi rupa-rupanya Zubair ni dia ada meninggalkan beberapa bidang tanah. Semana duit cash tak adalah. Tak ada duit cash kan. Tapi aset ada. Jelas tu kan? Aset ada. Macam tu. Jadi ada meninggalkan beberapa bidang tanah, antaranya tanah Al-Ghabah yang terdapat di Madinah. Sebelah rumah di Madinah, kemudian 11 buah rumah di Madinah. Oh, banyak rumah dia. Tapi duit tak ada, rumah ada. Macam tu. Jadi dia meninggalkan tanah, ada beberapa bidang tanah, ila aradina minha al-ghabah. Kemudian 11 daran bil Madinati. Kemudian terdapat 11 biji rumah di Madinah, wa daraini fil Basrah, dan 2 buah rumah terdapat di Basrah. Kemudian wadaran fil Kufah, dan ada sebuah rumah di Kufah, wadaran fil Misra, dan terdapat satu lagi rumah di Mesir. Satu lagi rumah di Mesir. Kemudian qala wa inna ma kana dinuhu allazi kana alaihi anna rajula kana yatihi bil mal fayastawdi'uhu iyahu fayaqulu Az-Zubair la
walakin huwa salaf. La walakin huwa salaf. Baik, kemudian apa yang berlaku sebenarnya tuan? Kemudian Abdullah berkata, sebenarnya Az-Zubair mempunyai hutang disebabkan seorang lelaki datang kepadanya membawa harta dan meminta disimpan kepada Zubair. Kemudian Zubair berkata, tidak, jangan engkau serahkan, tetapi biarlah harta itu menjadi hutang sahaja, kerana aku takut kalau harta itu hilang. Maknanya takut hilang kerana dicuri ataupun dibelanjakan. Itulah kesannya. Kemudian Zubair tidak pernah menjawat urusan pemerintahan. Zubair pula dia tidak ada menjawat sebarang urusan pemerintahan. Kemudian tidak juga urusan pungutan maupun hasil bumi ataupun cukai, dan tidak ada sesuatu yang lain kecuali mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Jadi maknanya kan bahawa Az-Zubair ni dia tak ada pegang pangkat, tak ada jawatan yang dia pegang lah. Baik, kemudian dia juga tak ada ditugaskan untuk pungut cukai. Cukai-cukai ni dia tak ada ditugaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetapi dia ni selalu ikut dalam peperangan. Macam tu. Bersama dengan Rasulullah, bersama Abu Bakar, kemudian Umar, Osman radhiyallahu ta'ala anhum, dengan hanya memperoleh sedikit daripada ghanimah, daripada harta peperangan, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian Abdullah berkata lagi, kemudian telah aku kira hutang yang menjadi tunggangannya dan aku dapati 2,200,000. Rupa-rupanya Abdullah ni dia ada berhutang lah. Ada berhutang, kan? Cuma tak, yang cerita tadi pun tak habis sebenarnya. Cerita yang pasal lelaki tadi meletakkan harta pada dia, kan, pun tak selesai lah. Saya tak tahulah kenapa dia tak diselesaikan oleh kata dalam hadis ini. Cuma mungkin ada sebab-sebab tertentulah, ataupun mungkinlah Az-Zubair telah menggunakan duit itu ke dan sebagainya, sehingga kan dia berhutanglah kepada orang itu. Macam tu. Seterusnya Abdullah berkata, telah aku kira hutang yang menjadi tanggungannya dan aku dapati 2,200,000. Lalu Hakim bin Hazim berjumpa dengan Abdullah ibn Zubair dan berkata, ya wahai anak saudaraku, berapa hutang saudaraku sebenarnya? Berapa hutang saudaraku? Lalu aku, iaitu Abdullah ibn Zubair, menyembunyikan jumlah hutang sebenarnya, dan aku kata 100,000 saja. Dan aku kata 100,000 saja. Nampak tak? Semaknanya ada seorang lelaki bernama Al-Hazim. Palakiya Hakim ibn Hazim Abdullah ibn Az-Zubair. Faqala ya ibnu akhi, kam ala akhi minad din, pakatamtuhu faqutu mi'ata alfin. Mana terdapat seorang lelaki bernama Hakim bin Hizam. Jadi kemungkinan Hakim Hizam ni dia ada kaitanlah dengan Abdullah bin Zubair ini, dengan Az-Zubair tadi. Maka dia pun berkata pada Abdullah bin Zubair, dia kata, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, kam ala akhi minad dain, berapa di atas saudaraku tadi yang telah meninggal itu hutang ni berapa? Kemudian anaknya Abdullah tadi menyembunyikan jumlah sebenarnya. Dia tak nak, kan, Hakim bin Hazim ni tahu jumlah sebenarnya berapa hutang ayah dia. Maka dia menyembunyikan. Maka dia berkata mi'ata alfin, ialah jumlahnya lah 100,000. Macam tu. Kemudian nanti Hakim berkata, demi Allah, aku tidak fikir harta-harta kamu dapat menampung segala hutang-hutang sebanyak itu. Wahai Abdullah ibn Zubair, dia kata, aku tak fikir yang kau ni boleh melunaskan ataupun melunaskan segala hutang-hutang ayah kau ni. Banyak ayah kau ni hutang sebenarnya. Kau kata tadi 100,000. Jadi betulkah 100,000? Tapi sebenarnya bukan 100,000, kan? Jumlah sebenarnya ialah 2,200,000. Kalau sebut tadilah. Tapi adakah 2,200,000? Ini menjadi persoalannya. Kalau sini dia kata 2,200,000. Cuma yang dia declare pada Hakim bin Hazim itulah jumlahnya 100,000.
Baik. Kemudian lantas hakim berkata, demi Allah, aku tidak fikir harta kamu dapat menampung akan hutang sebanyak itu. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, apakah pendapat engkau jika sekiranya harta itu berjumlah 2.200.000? Bagaimana pendapat kau pula kalau jumlah sebenarnya bukan 100.000 tapi 2.200.000? Apa jawapan daripada Hakim bin Hazim? Dia kata, Hakim Hazim berkata, aku tidak fikir kamu pun berupaya membayarnya. Kamu tak akan mampu nak bayar jumlah hutang yang begitu banyak. Masya-Allah. Baik, kemudian jika kamu tidak terdaya untuk menyempurnakan hutang itu, mintalah pertolongan kepadaku, kata Hakim bin Hazim. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, Hakim bin Hazim ni pun nak bantulah. Jadi kemungkinan dia ada tali persaudaraan, kan dia kata akhi, dia kata tadi kan, berapakah jumlah sebenar harta saudaraku? Mungkin dia ada kaitan lah dengan Zubair yang telah meninggal ni, yang mati syahid dalam perangan tadi kan. Jadi kemudian berkatalah Zubair, dia kata wa kana Zubair qad istara al-ghabah bi 70 wa 100 alfin fa ba'aha Abdullah bi alfi alfin wa siti mi'atin alfin summa qama faqala man kana lahu ala Zubair syai'in falwafina bil ghabah. Insyaallah. Baik, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Lepas tu kemudian Hakim bin Hazim berkata, aku tidak fikir kamu upaya untuk membayarkan segala hutang ayah kamu. Jika kamu tidak terdaya nak bayar hutang-hutang ayah kau, mintalah bantuan padaku. Kemudian Abdullah berkata, sesungguhnya Az-Zubair telah membeli beberapa bidang tanah di Ghabah, yang mana kalau nilai harta tu ialah harganya 170,000. 170,000 lah tanah tu kalau dijual lah, aset semua dijual macam tu. Jadi jumlahnya 170,000. Dijual oleh Abdullah dengan harga 1.600.000. Kemudian Abdullah penjual kan harta tadi dengan harga 1.600.000. Masya-Allah. Kan? Kalau 1.600.000 mana dah kira separuh dah tu. Tadi kan ada dikata 2 juta kan, 2.200.000 dia punya hutang dia. Sekarang ni kalau jual dia punya robah tadi, tanah tadi pun kalau dijual pun dah harga dia 1.600.000. Baik, kemudian Abdullah bangun lalu berkata, siapa yang ada memberi hutang kepada Az-Zubair, datanglah kepada kami di Ghabah. Pada ketika itu tuan, datanglah kepada Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Ja'far, ada seorang lelaki bernama Abdullah bin Ja'far datang kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, jika kamu mahu aku bayar untuk kamu, mana tidak perlu dibayar. Jika kamu mahu aku biarkan untuk kamu, mana tak perlu bayarlah, kata Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah Ja'far ni dia rasa macam nak sedekah macam tu. Jadi Az-Zubair ni dia ada berhutang dengan Abdullah bin Ja'far. Jadi kan satu hari Abdullah Ja'far ni datanglah jumpa dengan anak Abdullah bin Zubair. Kemungkinan nak tuntut hutang lah macam tu. Tetapi apa yang mengejutkan tuan, apa yang dicakap oleh apa tadi? Abdullah tadi kan? Yang dicakap oleh Abdullah bin Ja'far tadi, dia kata, jika kamu mahu aku biarkan untuk kamu, maksudnya tak perlu bayarlah, dia kata. Sampai begitu sekali lah dia punya hubungan tadi kan? Kan dia bayar tiri dan dia kata dia bayar. Apa jawapan Abdullah bin Zubair? Dia kata, tidak, dia kata, tidak wahai Abdullah bin Ja'far. Kami akan bayar, kata. Kami akan bayar hutang. Jangan takut. Kan? Macam tu. Baik, kemudian Abdullah bin Ja'far berkata lagi, jika kamu mahu jadikan dia bersama apa yang dilewatkan jika kamu lewatkan sesuatu. Jika kamu mahu jadikan dia bersama apa yang dilewatkan jika kamu lewatkan sesuatu. Ini sebut saya tak faham lah apa maksud dilewatkan di sini. Kan, in syi'tum tarkuha lakum. In syi'tum tarkuha lakum. Jikalau kamu kehendak, saya aku tinggalkan akannya bagi kamu. Aku tinggalkan bagi kamu. Kan, kemudian dia kata lagi, fa in syi'tum ja'altumuha fiha yu'akhiruna in akhartum.
Jikalau kamu kehendak, aku jadikan akannya pada kamu untuk ditahirkan jikalau nak ditahirkan. So maksud mungkin dilawatkan bayar pun tak apalah maksudnya. Kemungkinan masuk begitulah. Maknanya boleh bayar. Lambat-lambat pun tak apa dia kata. Lambat-lambat tu nanti kamu bayar macam itulah. Jadi apa jawapan daripada Abdullah? Faqala Abdullah la qala faqta'u li qita'atan. Kemudian Abdullah pun berkata, kemudian Abdullah berkata, Zubair tidak pernah okey. Kemudian Abdullah berkata, dia kata, tidak. Maksudnya Abdullah bin Ja'far berkata, kalau begitu, bahagian untuk aku bahagian. Bahagilah untuk aku bahagian ataupun sebahagian. Bagilah untuk aku tu sebahagian. Maka Abdullah bin Zubair berkata, untuk engkau daripada sini hingga ke sana. Untuk engkau daripada sini hingga ke sana. So mana dia bagi sepadan lah tu. Untuk engkau daripada sini sampai sana tu, sepadan tu engkau ambil lah dia kata. Mana robah tanah di robah tadi kan, untuk engkau daripada sini sampai sana tu, sepadan tu engkau ambil dengan kau punya. Kenapa dia nak bagi sebahagian daripada harta di robah tadi lah, untuk membayar hutang dia kepada Abdullah, ayah dia kepada Abdullah bin Ja'far tadi. Baik, seterusnya tuan-tuan, Abdullah bin Ibn Zubair menjual sebahagian daripadanya dan membayar kesemua hutangnya, dan bakinya tinggal 4,5 bahagiannya lagi. Dan bakinya 4,5 bahagian. Setelah itu Abdullah bin Zubair pergi bertemu dengan Muawiyah. Di sampingnya ialah Umar ibnu Osman namanya. Kemudian Al-Nazir bin Az-Zubair, kemudian Ibnu Zam'ah. Kemudian Muawiyah berkata kepada Abdullah bin Zubair, berapakah nilai tanah di Rabah itu? Dia kata, berapakah nilai tanah di Rabah? Semana ada seorang lelaki bernama Muawiyah. Kan dia kata, tapi tak tahulah Muawiyah ni yang mana satu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan sebagainya, kita tahu tak jelaskan di sini. Jadi ada seorang lelaki bernama Muawiyah, dia kata, berapakah jumlah tanah di Rabah tu? Nilai dia berapa? Kemungkinan mungkin dia nak beli ke tanah tu dan sebagainya. Maka jawab Abdullah bin Zubair, tiap-tiap satu bahagian harganya 100,000. Masya Allah. Tiap-tiap satu bahagian harganya 100,000. Kemudian Muawiyah berkata lagi, berapakah yang masih tinggal daripada hutang tersebut? Maka Abdullah bin Zubair menjawab, 4,5 bahagian. 4,5 bahagian. Kemudian Al-Muzir bin Az-Zubair berkata, aku ambil daripada harta itu satu bahagian daripada harga 100,000. Dia ambil satu bahagian daripada harga 100,000. Kemudian Ibnu Zam'ah pula berkata, aku juga mengambil satu bahagian daripada harta 100,000. Kemudian Muawiyah berkata lagi, berapakah lagi baki yang tinggal? Kemudian Abdullah bin Zubair menjawab, katanya 1,5 bahagian lagi yang tinggal. 1,5 bahagian lagi yang masih tinggal. Seterusnya tuan-tuan, Muawiyah berkata lagi, aku ambil lagi dengan harga 150,000. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah ibn Ja'far telah menjual bahagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600,000. Dengan harga 600,000. Masya Allah tuan, main ribu-ribu je. Main ribu-ribu tuan, macam tu. Okey. Mungkin nilai tanah lah, nilai harta tu masa tu lah tuan-tuan. Tak? Kalau kita ni, kalau tanah kita ni agak kalau 3 ekar tu berapa kan? Tanah pun kadang tengok juga tanah dekat bandar ke tanah luar bandar. Kalau tanah luar bandar, tanah kat corok-corok tu harga dia murah lah sikit. Tak? Kalau tanah tepi jalan tu, tanah dalam bandar, sekaki pun dah berapa harga dia kan? Juta-juta je main kan, macam tu. Jadi kemungkinan tanah di Rabah ni mana tanah yang ada nilai lah macam tu. Tanah yang ada nilai macam tu. Mana tanah tu orang kata mungkin tepi jalan ke, mudah orang lalu lalang dan sebagainya. Kemungkinan tanah tu pula subur ke pada sebagainya dengan buah-buahan dan sebagainya. Jadi sebab tu nilainya tinggilah. Macam tu. Nilai tinggilah. Jadi tuan-tuan tak rugilah kalau tuan-tuan beli tanah. Tahu tak? Tak rugi tuan-tuan beli tanah, lepas tu jual tanah.
Beli tanah, jual tanah. Beli tanah, pecah lot, buat rumah kan. Kan ada orang pesen macam tu kan. Beli tanah, lepas tu pecah-pecah lot, jual kat orang. Kan. Satu lot tu berapa? Dapat untung tu. Untung angin nama dia. Untung apa tu kan? Untung angin. Okay. Tapi kalau orang berduit lah, kalau tak ada duit macam mana? Nengok lah macam tu. Kalau ada duit, belilah tanah. Carilah tanah-tanah yang bagus tepi jalan tu kan. Okay. Kan ada sahabat-sahabat saya dia buat macam tu, beli tanah. Lepas tu dia pecah lot. Macam tu. Lepas tu satu lot tu berapa dia jual. Macam tu. Itu kan dapat dia dapat income lah situ. Dapat duit lah macam tu. Biniaga, saya kan biniaga tu tak. Macam tu. Kalau tu ada duit, ada pandai ganjin boleh lah. Kalau malih tak payahlah buat. Kan kerja sekolah pun tak siap jadi cikgu, banyak kerja sekolah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Sama sikit lagi. Setelah selesai anak Zubair membayar hutangnya, maka anak-anak Az-Zubair yang lain pun berkata, bahagikanlah antara kami dengan pusaka kami. Setelah dia punya hutang-hutang tu semua dah dibayar semua, kan, kemudian dibahagikan pula tentang berapa yang baki tu bagikan. Anak ada berapa tuan-tuan? 8 boleh kan? 8 boleh anak, bayarlah tuan. Bagilah tu sikit semua. Macam tu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bagikan kepada kamu sehingga aku berseru di tengah-tengah kumpulan manusia tiap-tiap musim haji selama 4 tahun dengan ucapan, ingatlah, sesiapa yang pernah memberi hutang kepada Az-Zubair, datanglah kepada kami, nescaya kami akan membayarnya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi dia tak bagi-bagikan dulu. Mana KB dulu tuan-tuan. KB dulu nak bagi pusaka ni, bagi dia beradik 18 orang ni, dia tak bagi dulu. Dia orang kata declare, mana tanya dulu siapa yang ada hutang ayah dia, siapa yang ada hutang dia. Mana ompek tahun tuan-tuan. Setiap musim haji dia akan beritahu, buat endorsement buat pengumuman lah macam tu. Okay, siapa yang ada hutang ayah aku, siapa yang ada hutang ayah aku, boleh datang pada ini tuntut. Kita akan bayar lah macam tu. Masya Allah tuan-tuan. Abdullah bin Zubair ni. Baik, seterusnya tuan-tuan, ingatlah sesiapa yang pernah memberi hutang kepada Az-Zubair, datanglah pada kami, nescaya kami akan membayarnya. Jadi pada tiap-tiap tahun Abdullah bin Zubair tadi menyeru kepada orang ramai. Setelah cukup masa 4 tahun, barulah Abdullah bin Zubair membahagikan antara mereka di kalangan adik-beradik dia tadi. Anak-anak dia kan, anak-anak Az-Zubair itu semua dapat bahagian mereka. Dan dibayar 1/3 daripada pusaka yang ia wasiatkan. Mana-mana yang ada wasiat tu, ayah dia ada wasiat, dia akan bayar. Jelaskan. Kemudian Az-Zubair meninggalkan 4 orang isteri. Masya Allah. Isteri ompek pula kan. Isteri ompek, anak berapa? 8 boleh. Masya Allah. Cucu tak tahulah ni. Tak masuk kalau cucu lagi kan. Tiap-tiap seorang mendapat 1 juta dan 200,000. Masya Allah. Dapat 1,200,000. Kesemua hartanya, total harta dia semua tuan-tuan, berjumlah 50,200,000. Masya Allah, banyak betul lah, kaya raya lah. Kemungkinan tak tahulah Zubair ni apa kerja dia sebenarnya kan, tapi dia banyak ikut Nabi SAW, perang dan sebagainya. Dia tak ada jawatan. Jawatan tak ada, cuma dia beli aset macam tu. Cuma dia beli aset kan, beli tanah, beli rumah dan sebagainya. Mana benda itulah yang dijual beli. Nanti tak rugilah tentang beli tanah, beli rumah dan sebagainya. Cukup masa dan ketika je, kalau nak jual, jual lah. Tak nak jual, tak apalah, bagilah pada anak-anak dan sebagainya. Betul tak? Macam tu. Baik, hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Masya Allah. Baik, apakah pengajaran pada hari ini tuan-tuan? Yang pertama, harta pusaka hendaklah dibagi-bagikan kepada orang yang berhak setelah dijelaskan hutang si mati ataupun dilaksanakan wasiat dia. Ada tak wasiat dia? Kemudian tak ada wasiat, maka ada tak hutang piutang dia belum selesai lagi, bayarlah. Macam tu. Sampai kata dia sampai 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun dia buat pengumuman, siapa yang ada hutang dengan arwah ayah dia, datang. Yang kedua,
wajib atas tiap-tiap seorang yang berhutang membayar hutangnya, sama ada berupa benda-benda wang, sama ada wang ringgit dan lain-lainnya. Lebih lagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan yang difadukan. Hutang Allah Taala pun kena bayar juga. Jangan hutang dengan manusia je nak kena bayar. Kan? Bila dengan manusia kembali lagi. Kan? Bayar hutang dengan manusia. Tapi bila Allah Taala dengan hutang tak bayar. Tak boleh lah. Kemudian anak adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan hutang bapa. Ini tanggungjawab anak lah. Tanggungjawab anak. Anak adalah sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah. Ataupun pentadbir kan. Bukan makna dia dapat semua tu. Walaupun dalam orang kata wasiat tu nama dia seorang, tapi adik-adik ada yang ada tak? Ada. Jadi so makna dia tak boleh bolot semua. Dia hanya mentadbir je, menguruskan pembahagian itu supaya dapat bagi dengan sama rata. Baik. Kemudian yang keempat, kan pedoman menghadapi peperangan dituntut seorang itu berwasiat. Menghadapi peperangan dituntut seorang itu berwasiat kerana berkemungkinan dia akan mati dalam peperangan tadi. Mana pada waktu menghadapi peperangan, bila kita nak hadapi suatu peperangan, dituntutkan kita berwasiat lah. Ataupun kita nak musafir, kita nak pergi haji ke, pergi umrah ke, ataupun pergi jauh ni kan, kita digalakkan meninggalkan wasiat lah. Meninggalkan wasiat tu paling baik. Kerana kita tak tahu lagi sama ada kita akan balik semula ke tempat kita ataupun tidak. Kalau kalau mati kat sana macam mana? Kalau jatuh kapal terbang macam mana? Kan kita tak tahu kan, tak jangka. Sebaik-baiknya kita naklah menulis wasiat. Kemudian yang kelima, kita naklah percaya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah. Sesiapa yang memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala pasti akan menolong dia dan juga membantu kita. Walaupun banyak mana pun hutang kita tuan, mintalah bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Az-Zubair tadi dia kata, mintalah bantuan pada tuanku dia kata. Minta bantuan bayar, minta tuanku bayar. Tuanku mana Allah Taala lah, minta dibayar akan segala hutang piutang dia. Yang keenam tuan-tuan, harus berhutang dan wajib membayar hutang daripada peninggalan si mati sebelum dilaksanakan wasiatnya dan sebelum dibahagikan kepada warisnya. Harus berhutang dan wajib bayar hutang daripada peninggalan si mati tadi sebelum dilaksanakan wasiatnya. Kalau ada wasiat tu KIW dululah, hutang tu bayar dululah. Dah selesai bayar hutang baru selesaikan wasiat dia pula. Okey. Kalau selesai wasiat dah selesai, barulah bagi diwaris secara faraid dan sebagainya. Baik, kemudian yang ketujuh, memiliki harta adalah harus, walau sebanyak mana pun selama ia diperolehi dengan cara yang halal. Kan kita dituntut ikmal di dunia ka'annaka ta'istu abadan wa amal di akhirat idahtaka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk kamu untuk dunia ni seolah macam kita akan hidup lama, dan beramal untuk akhirat seolah macam kita akan mati besok kan. Kita tak tahu kan. Yang keenam, kan, persekitaran yang berlaku di kalangan sahabat wajib didiamkan. Persekitaran yang berlaku di kalangan sahabat wajib kita diamkan. Maksudnya tidak harus kita petikaikan, kerana setiap mereka bertindak menurut ijtihad masing-masing tanpa niat melakukan kezaliman ataupun khianat ataupun khianat. Sebagaimana berlaku peperangan antara Sayyidatina Aisyah dan juga Ali tadi kan, peperangan kalangan mereka berlaku kan, mana kata Islam sama Islam berperang. Jadi mereka perang tadi hasil daripada ijtihad masing-masing. Kita tak boleh nak salahkan mereka kan dalam perkara tadi. Serahlah kepada Allah Ta'ala macam mana. Kemudian yang kesembilan, niat yang baik dan ikhlas akan memudahkan urusan kita, seperti yang berlaku kepada Az-Zubair Ibnu Awam radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, so yang penting niatlah. So makna orang yang masih hidup tadi, dia kena niat ikhlas untuk menguruskan harta tadi, untuk harta si mati yang telah pun pergi kan. Kerana orang tu dah mati, tak tahu apa lagi lah. Kita orang hidup ni lah kena uruskan dengan cara baik. Okay.
Yang penting uruskan dengan sebaik yang mungkin agar semua hutang si mati tadi dapat kita jelaskan, insya-Allah. Okey, habis tuan-tuan. Hadis tadi panjang lebar atau itu. InsyaAllah kita akan datang, kita masuk bab lau. Bab tahrimuz zulmi wal amri biradiz mazalim. Bab mengharamkan kezaliman dan perintah untuk menolak sebarang kezaliman. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Baik, kalau ada soalan, pertanyaan, kalau tak ada kita tutup. Ada? Ada? Okey, tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatan ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftah lana bil arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yahsha wa min du'ain yustajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.